Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu di dalam pelajaran ibadat darjah 4, iaitu berkenaan dengan tajuk tayamum. Murid-murid boleh buka buku surat 55 di dalam pelajaran 6. InsyaAllah, sebelum kita mulakan pelajaran, kita baca dahulu doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa insyur alaina min khazaini rahmatik. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. وافتح لنا بمعرفة العلم ونوّر قلوبنا وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tajuk pelajaran hari ini berkenaan dengan sunat tayamum. Perkara yang apabila kita buat ianya melengkapkan tayamum, memberi pahala yang lengkap dalam ibadat tayamum, pahala yang lebih dan lengkap untuk sempurnakan ibadat tayamum kita. Kalau kita tak buat tentang sunat-sunat tayamum ini, tayamum kita tetap sah tetapi tidak berapa lengkap. Tidak seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, membaca basmalah ketika mula menepuk ke atas debu tanah untuk mengangkat tayamum. Membaca basmalah adalah kebiasaan bagi semua orang Islam. Sebelum melakukan perkara-perkara yang baik, mereka membaca basmalah. Dan membaca basmalah ni dalam ibadat tayamum adalah hukumnya sunat. Mulakan sesuatu pekerjaan dengan menyebut nama Allah. Yang kedua, menyapu muka dari bahagian atas ke bawah. Menyapu muka ditunjukkan di sini daripada atas dahi hinggalah ke bawah. Daripada atas dahi hingga ke bawah. Sebenarnya banyak cara. Ada sebahagian memegang dahi dan dagu dan dipusingkan akhir di ujung hidung. Dan yang eloknya daripada atas ke bawah. Menyapu muka daripada dahi atas hinggalah ke dagu bawah. Kembangkan jari hingga ke anak telinga tepi sampailah ke bawah dagu. Yang ketiga, mendahulukan menyapu tangan kanan. Okey, ini biasa amalan baik, kita pun biasakan dahulukan perkara yang sebelah kanan. Seperti kalau kita masuk ke rumah, masuk ke masjid, kita dahulukan gunakan kaki kanan. Kalau kita makan, kita guna tangan kanan. Sesuatu yang baik, kita makan, gunakan tangan kanan. Kalau kita memegang najis, suatu benda yang kotor, kita gunakan tangan kiri. Tapi dalam ibadat tayamum ni, kita adalah ibadat yang baik. Kita mulakan menyapu tayamum dengan tangan kanan. Menyapu tayamum ke atas tangan kanan. Menyapu tayamum ke atas tangan kanan. Kemudian barulah menyapu tangan kiri. Yang ketiga dan yang keempat, kurangkan penggunaan debu seperti dengan cara menepuk kedua-dua tepi tangan. Lagakan tepi tangan ibu jari. Tepi tangan ibu jari lagakan sampai bertemu dan debu-debu yang kasar akan gugur. Cantumkan dan lagakan tepi dua ibu jari hingga bertemu dan bertembung supaya gugur debu-debu yang berlebihan, debu-debu yang kasar. Yang kelima,
menjarang-jarangkan anak jari ketika menepuk tangan supaya debu-debu tadi boleh sampai ke tepi-tepi jari. Sampai ke tepi-tepi jari, bukan sahaja tapak tangan, sampai ke tepi-tepi jari, tepi-tepi tapak tangan. Yang keenam, menyelati anak jari jika debu mengenai di antara anak-anak jari. Menyelati anak jari. Anak jari jika debu mengenai di antara anak-anak jari. Kena selati anak-anak jari. Jika tidak mengenai debu di antaranya, wajiblah diselati. Kalau anak jari tak kena debu, wajiblah diselati. Tapi biasa kita terus sebelah atas dan sebelah bawah. Ini di antara jari, di antara celah-celah jari diselati dengan debu. Yang ketujuh, jangan diangkat tangan ketika menyapu kecuali telah sempurna sapuan. Jangan kita pisahkan tangan kita yang ada debu ke muka sebelum selesai, sebelum sempurna menyapu. Jangan kita pisahkan debu kita yang ada di tapak tangan ketika menyapu tangan, jangan kita angkat sehingga selesai menyapu tangan. Yang ke-8, menghadap kiblat. Amalan ibadah kita kebanyakannya disuruh menghadap kiblat. Solat itu wajib menghadap kiblat, dan amalan ibadah yang lain digalakkan sunat menghadap kiblat. Seperti kalau kita menyembelih binatang, menghadap kiblat. Kalau kita mengambil wuduk, menghadap kiblat. Yang ke-9, melebihkan sapuan pada bahagian yang wajib disapu. Pada bahagian yang wajib disapu, lebihkan. Bukan diulang lebih sekali, tapi dilebihkan. Dikembangkan muka tu sampai ke tepi anak telinga. Bahagian yang wajib disapu. Disapu sampai benar-benar lebih siku. Aduh, daripada tangan hingga ke siku. Untuk sapuan debu tayamum pada tangan lebih siku. Yang ke-10, menanggalkan cincin. Tanggalkan cincin yang dipakai bagi tepukan pertama. Tepukan pertama sunat ditanggalkan cincin. Sebab disapu ke muka. Tapi bagi tepukan kedua, kita tengok. Yang ke-10 tadi menanggalkan cincin bagi tepukan yang pertama. Sebab tepukan pertama kita akan sapu ke bahagian muka. Kita belum sapu ke bahagian tangan. Tapi pada tepukan kedua, keterangan. Bagi tepukan yang kedua, kita akan sapu di bahagian tangan kanan dan tangan kiri, wajib ditanggalkan. Kalau tepukan kedua ni, wajib ditanggalkan cincin. Sekiranya debu tidak sampai ke bawahnya. Dan jika sampai, sunat. Tapi kalau cincin tadi ketat tak boleh menyampaikan debu, maka wajib ditanggalkan cincin. Yang ke-11, membaca doa setelah selesai tayamum. Baca doa setelah selesai tayamum. Doa sama seperti doa setelah selesai wuduk. Yang ke-12, tidak menyapu lebih daripada sekali. Sapu tayamum ni sekali saja pada muka, sekali tangan kanan dan sekali tangan kiri. Kemudian kita beralih pada tajuk perkara yang membatalkan tayamum. Tadi perkara yang sunat, yang menyempurnakan tayamum. Ini perkara yang membatalkan tayamum. Perkara yang membatalkan tayamum 3 perkara. Iaitu yang pertama, semua perkara yang membatalkan wuduk. Perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Kita dah belajar tentang bab wuduk. Semua perkara yang membatalkan wuduk.
juga boleh membatalkan tayamum, seperti keluar sesuatu daripada kemaluan kita, menyentuh kulit lelaki dan perempuan yang boleh berkahwin, seperti hitam, mabuk. Murid-murid boleh rujuk muka surat 24 kitab ibadat. Okey. Kitab ibadat, kita dah belajar perkara yang membatalkan tayamum seperti yang ditunjukkan ini. Perkara yang membatalkan tayamum. Murid-murid lihat kitab ibadat muka surat 24, iaitu berkenaan dengan perkara yang membatalkan wuduk. Sama. Seseorang yang bertayamum kemudian berhadas. Okay, ini berhadas kecil. Dia dah tayamum kemudian dia terkentut ataupun dia buang air kecil. Batallah tayamumnya jika tayamumnya kerana hadas kecil. Kalau tayamum niat dia kerana mengangkat hadas kecil. Tetapi jika tayamum kerana hadas besar, nak gantikan mandi wajib, tidak batal tayamumnya. Perkara yang membatalkan tayamum yang kedua, mengetahui ada air walaupun sedikit. Jika tayamum kerana ketiadaan air. Keterangan yang pertama, mengenai ada air walaupun sedikit. Jika seseorang berkata kepada satu kumpulan orang yang bertayamum, aku izinkan air ini untuk berwuduk. Ini tuan punya air, tuan punya perigi ataupun tuan punya air yang ada dalam gayung ataupun baldi, walaupun sedikit. Dia berkata kepada kumpulan itu, aku izinkan air ini untuk berwuduk. Batallah tayamum semua walaupun air itu hanya boleh berwuduk untuk seorang sahaja. Misal ada segayung ataupun sebaldi sahaja. Tapi semua yang ada, kalau berpuluh-puluh orang yang ada dalam kumpulan itu, semua batal. Yang kedua, mengenai air walaupun sedikit. Mengetahui ada air walaupun sedikit, waham, dia sangka ada air, juga membatalkan wuduk. Dia sangka, baru mengesyaki ada air, juga membatalkan tayamum. Sangka ada air juga, baru menyangka ada air, juga membatalkan tayamum. Seperti melihat satu qafilah. Qafilah ni kumpulan awan tebal berhampiran dengannya. Dia tengok kumpulan awan tebal, awan nak hujan, awan yang membawa air hujan, yang akan membawa air hujan berhampiran dengannya, atau seumpamanya yang boleh memberi waham, memberi sangkaan dia adanya air, maka batallah tayamum. Masih lagi di bawah ada air, mengetahui ada air walaupun sedikit. Jika diketahui ada air setelah memasuki solat, dia dah solat, dan solat ini merupakan solat yang tidak menggugurkan fardu dengan bertayamum, seperti solat di tempat biasanya ada air, maka batallah solat. Kalau dia tahu ada air walaupun sedikit, batallah solat dia ketika itu. Sebab dia solat itu dengan bertayamum. Keterangan yang kedua mengenai mengetahui ada air walaupun sedikit.
Atau jika salat itu merupakan salat yang boleh menggugurkan fardu dengan bertayamum seperti salat di tempat yang biasanya tiada air dan tempat yang bersamaan. Walaupun solat yang biasanya tak ada air, kebiasaannya tiada air, sukar nak cari air, tidaklah batal solatnya sama ada solat fardu ataupun sunat. Keterangan yang ketiga mengenai mengetahui ada air walaupun sedikit, bertayamum kerana sakit atau seumpamanya. Kalau tayamum tadi kerana dia sakit ataupun dia tak boleh kena air, kemudian diketahui ada air, tidak batal tayamum dia. Sebab dia sakit, tidak boleh menggunakan air, bukannya ketiadaan air. Perkara yang membatalkan tayamum yang ketiga iaitu murtad. Okey, ada tiga. Yang pertama tadi, perkara yang membatalkan tayamum adalah apa dia? Perkara yang pertama, berhadas. Seperti orang yang membatalkan wudu. Orang yang membatalkan sama seperti orang yang membatalkan wudu. Yang kedua, apa dia? Mengetahui adanya air walaupun sedikit boleh membatalkan tayamum. Ketiga, ini dia, murtad. Murtad yang ini keluar daripada agama Islam. Murtad maknanya orang yang keluar daripada agama Islam. Okey, ulang semula. Yang pertama, perkara yang membatalkan wudu adalah, perkara yang membatalkan tayamum adalah sama seperti perkara yang membatalkan wudu. Yang kedua, mengetahui adanya air walaupun sedikit batal tayamum. Yang ketiga, murtad. Okey, sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu farudduhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-ghaibu حسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan soalan Google Form daripada saya.